Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-puan dan juga penonton pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kerana menonton podcast kita iaitu siri yang pertama iaitu Jom Kenal PPUPM. PPUPM iaitu Pusat Penerbit UPM. Dan bersama-sama saya pada hari ini, tapi sebelum tu saya perkenalkan saya Fatia Idrus merupakan moderator untuk podcast kita hari ini. Dan bersama saya kita ada yang berbahagia Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Tariq Hamid Sultan, pengarah Pusat Penerbit UPM sendiri, dan juga bersama saya pada hari ini kita ada Puan Kanagamala Silva Raju yang merupakan Ketua Seksyen Jurnal Pertanika, dan di hujung sana kita ada Puan Helza Dawati Muhammad Amjad yang merupakan Ketua Seksyen Pemasaran dan Jualan. Jadi ini merupakan siri yang pertama bagi podcast ini, dan seperti yang saya cakap tadi, kita mari mengenali PPUPM. Jadi untuk makluman semua hadirin yang menonton pada hari ini, Pusat Penerbit UPM merupakan salah sebuah pusat tanggungjawab di bawah Pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Putra Malaysia. Dan Pusat Penerbit UPM mempunyai kedai buku sendiri yang terletak bersebelahan dengan Perpustakaan Sultan Abdul Samad UPM. Dan tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan perkongsian kita pada hari ini. Dengan saya bertanya kepada Prof, mungkin Prof boleh kongsikan sedikit peranan dan latar belakang Pusat Penerbit UPM. Baik, terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pertama kali saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi menjemput kami daripada Pusat Penerbit Universiti Putra Malaysia untuk podcast pada kali ini. Sedikit latar belakang yang boleh saya kongsikan berkenaan dengan Pusat Penerbit UPM. So, Pusat Penerbit Universiti Putra Malaysia ni penerbit lah secara umumnya. Penerbit ni ditubuhkan pada tahun 1977. Ya, 1977, dah hampir 47 tahun dah. Di bawah pada ketika itu, di bawah Perpustakaan Universiti Putra Malaysia. Dan kalau kita lihat siri-siri peralihan dia pada tahun 1996 ya, kita dah lihat bahawa penerbit telah menjadi pusat tanggungjawab ya, yang pusat tanggungjawab yang menjana pendapatan sendiri ya sejak tahun 1996, dan dia diletakkan di bawah portfolio Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UPM. Dan mulai pada tahun 2020, kalau lebih spesifiknya pada 1 Februari 2020, kita lihat penerbit telah dinaiktarafkan menjadi Pusat Penerbit Universiti Putra Malaysia, yang mana pada ketika itu dia telah mula diketuai oleh pengarah penerbit. Kalau kita lihat dari segi core business lah ya, orang kata our actual work, core business yang kita lakukan, peranan utama penerbit UPM ini adalah sebenarnya untuk menerbitkan buku. Ya, menerbitkan buku. Buku ini adalah salah satu daripada elemen penting lah kesarjanaan sebenarnya kalau kita lihat bagi ahli akademik dan juga bukan akademik untuk membawa perkongsian maklumat mereka ya. Jadi benda pertama yang kita menerbitkan buku. Di samping itu juga kita melihat kepada jurnal. Kita lihat kepada jurnal yang kita ada, dan juga bahan-bahan penerbitan ilmiah yang lain yang berasaskan penyelidikan, bukan sahaja penyelidikan yang dilaksanakan oleh UPM ataupun di dalam negara, tetapi kita melihat kepada penulis-penulis dan juga penyelidikan yang datangnya daripada luar negara untuk kita sama-sama bukukan perkongsian idea mereka di dalam buku-buku terbitan UPM. Dan untuk pengetahuan Puan Moderator ya, suka saya berkongsi di sini bahawa Pusat Penerbit beroperasi dengan pendapatan yang dijana melalui jualan buku. Mana kita boleh dikatakan kita ni self-sustain lah. Dan Alhamdulillah serba sedikit kita membantu Universiti Putra Malaysia dalam segi aspek kewangan, sebab kita menjana pendapatan sendiri dan kita membayar
apa-apa saja benda yang perlu kita laksanakan, dan ini secara tak langsung dapat membantu Universiti Putra Malaysia supaya dapat mereka gunakan kewangan tersebut untuk melihat kepada perkara yang lebih penting dan lebih efisien lagi. Okey. Jadi saya boleh dapat rangkumkan penerbit secara amnya memang main fokusnya adalah untuk menerbitkan buku. Jadi Prof, mungkin penerbitan buku ni memang tertakluk kepada staff saja ke, pensyarah saja ke, ataupun boleh terbuka juga kepada student UPM? Okey, kalau kita lihat ya, saya akan kembali balik kepada idea di mana student digalakkan untuk menulis nanti dalam perbincangan saya selepas ni. Tapi apa yang kita lihat ialah baru-baru ni kita telah melihat insya-Allah tak lama lagi kita akan mewujudkan satu perkampungan buku ASEAN di Universiti Putra Malaysia. Dengan wujudnya perkampungan buku ASEAN ni, kita akan melihat kepada wujudnya Writers Club. Writers Club yang di mana kelab penulis muda yang datangnya bukan sahaja daripada pelajar-pelajar siswazah dan juga pra-siswazah dan juga pasca siswazah, malah kita buka kepada semua golongan pentadbir, pelaksana dan akademik yang ada di UPM. Jadi dengan adanya Writers Club yang kita wujudkan ini, insya-Allah apa yang kita akan lihat ialah memberi peluang dan juga ruang kepada semua staf dan juga pelajar yang ada di UPM untuk menerbitkan buku, dan di mana kita akan membantu dari segi memberikan idea dan olahan-olahan yang lain untuk penerbitan tersebut. Jadi bermakna insya-Allah dalam masa yang terdekat ini, apabila wujudnya perkampungan buku ASEAN seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak peluang dan juga ruang akan diberikan kepada semua pihak untuk sama-sama menulis buku bersama dengan UPM Press. Okey, baik Prof. Mungkin Prof boleh berkongsikan ataupun beritahu kepada penonton kita berapa seksyen yang ada di Pusat Penerbit UPM dan secara amnya fungsi-fungsi seksyen tersebut. Okay. Kalau kita lihat di Universiti Putra Malaysia, UPM Press lah, kita ada sebanyak 5 seksyen utama lah. Kita ada 5 seksyen utama, iaitu seksyen pentadbiran seperti mana yang kita lihat dalam PTG yang lain. Seksyen pentadbiran ni mereka lebih kepada pengurusan pentadbiran, melihat kepada kewangan dan juga sumber manusia di pusat penerbit. Itu yang pertama, iaitu seksyen pentadbiran. Yang keduanya, kita ada seksyen editorial dan pengeluaran. Seksyen editorial dan pengeluaran, dan mereka ini mengurus kerja-kerja editorial dan juga penerbitan buku di Pusat Penerbit Universiti Putra Malaysia. Itu seksyen yang kedua. Dan yang ketiga, kita ada seksyen reka bentuk dan media kreatif, yang mana mereka ini mengurus reka bentuk dan juga reka lentak bagi bahan penerbitan ilmiah yang kita hasilkan, bahan penerbitan profesional dan juga media digital. Yang ketiganya, kita ada seksyen jualan dan juga pemasaran. Penting seksyen jualan dan pemasaran bagi Pusat Penerbit Universiti Putra Malaysia, kerana tanpa mereka ni agak terbantut pergerakan buku-buku kita untuk dipasarkan di dalam pasaran dalam dan luar negara. Di mana seksyen jualan dan pemasaran ini mereka menguruskan aktiviti jualan dan juga promosi buku-buku terbitan Pusat Penerbit Universiti Putra Malaysia. Dan akhir sekali, kita ada seksyen jurnal pertanika, yang mana mereka ini menguruskan penerbitan jurnal rasmi UPM, yang mana kita ada 3 jurnal utama lah, iaitu GST, PGSSH dan JTAS. Samping itu, suka saya nak memaklumkan di sini, kita telah pada tahun ini kita telah mendapatkan persetujuan daripada berbagai Naib Chancellor dan juga ahli JPU untuk kita adakan satu lagi produk baru di seksyen jurnal pertanika, iaitu Pertanika Proceeding. Tujuan kita menghasilkan Pertanika Proceeding ini adalah untuk memberi ruang dan juga peluang kepada semua akademik bagi menerbitkan artikel mereka dengan pertanika. Dan dengan adanya platform ini, bermakna alhamdulillah
kita akan menggalakkan orang kata aktiviti penerbitan penulisan artikel itu berlaku di kalangan akademik. Dan yang keduanya, kita akan mengelakkan daripada penulis-penulis kita ni daripada terlibat di dalam menerbitkan artikel mereka di dalam predatory journal, ya. Kadang-kadang kita pun tak tahu bahawa, tak mengambil maklum bahawa ada sesuatu jurnal itu adalah predatory journal. Jadi mengelakkan daripada benda itu berlaku, maka wujudnya Pertanika Proceeding untuk memberikan ruang dan peluang kepada semua untuk menerbitkan penerbitan mereka, makalah penerbitan dengan Universiti Putra Malaysia. Okey, baik. Terima kasih Prof. Jadi penonton semua dah sedia maklum, di bawah Pusat Penerbit UPM kita ada 5 seksyen yang utama, dan hari ini kita bawakan kepada anda 2 sahaja seksyen terlebih dahulu. Untuk seksyen yang seterusnya akan ada di siri yang seterusnya lah. Okey, jadi bersama kita, jom kita kenal dengan lebih mendalam bersama dengan Ketua Seksyen Puan Malar daripada Seksyen Jurnal Pertanika. So Puan Malar, mungkin Puan Malar boleh ceritakan berkenaan Jurnal Pertanika dan juga fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Seksyen Jurnal Pertanika. Okay, terima kasih Puan. Untuk maklumat semua, di Seksyen Pertanika kita ada 3 jurnal, iaitu seperti Puan Prof bagi tahu tadi, Pertanika Journal of Science and Technology, Pertanika Journal of Tropical Agriculture Science, Pertanika Journal of Social Science and Humanities lah. And untuk pengetahuan semua, seksyen ni kita mula terbit dengan satu jurnal sahaja, iaitu pada 1978 kita terbit Pertanika Journal of Tropical Agriculture Science sahaja. So pada tahun 1993 kita dipecahkan jurnal tu kepada 3. Yang 2 yang baru ialah JSSH dan juga JST lah. And then untuk pengetahuan semua, kita ada 3 jenis penerbitan lah. Sebelum ni 2 sahaja, macam Prof sebut tadi. Kita ada produk baru. Yang pertama penerbitan isu berkala, dan yang kedua ialah penerbitan isu khas. Yang ketiga ialah penerbitan proceeding. Proceeding ni ialah baby baru kami lah, yang kami akan mula terbit pada tahun ni 2024. Untuk pengetahuan, perbezaan antara 3 penerbitan ni ialah untuk isu berkala, ia diterbitkan secara berkala, iaitu 6 isu untuk PJST, 4 isu untuk JSSH dan PJTAS. GST dan PGSH. Yes. Itu yang jurnal tadi tu lah kan? Ya, betul. Okay. Untuk proceeding pula, kami bercadang untuk terbit 2 kali setahun lah pada tahun ni. So kita harap dapat daripada melalui podcast ni, mungkin kita dapat sambutan untuk terbitkan proceeding yang baru nantilah. Okay. And then yang bezanya lagi satu, isu khas ni dia ialah penerbitan bukan berkala. Dia bergantung kepada permintaan daripada pihak conference. So contoh kita, contoh UPM buatkan satu international conference pada bulan 3 nanti. Okay, so mereka minta lah untuk terbitkan special issue di Jurnal Pertanika. So mereka boleh mohon, dan untuk pengetahuan semua, makalah maksimum ialah 10 sahaja untuk isu khas. Tapi untuk isu berkala dia berbeza mengikut setiap jurnal lah. Ada range dia, mungkin dalam 25 hingga 30 artikel per isu. Tapi isu khas maksimum dia 10, minimum dia ialah 5 lah. Kalau less than 5 kita akan publish di isu berkala nanti. Akan bercampur. Okey, terima kasih Puan Mala. Nanti saya akan kembali kepada Puan Mala untuk soalan yang seterusnya. Tapi kita nak dengar juga daripada Puan Helza. Mungkin Puan Helza boleh ceritakan sikit apa fungsi dan juga peranan Seksyen Jualan dan Pemasaran di Penerbit UPM. Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey. Di sini saya ingin terangkanlah fungsi Seksyen Jualan dan Pemasaran lebih kepada mempromosi buku, di mana seksyen kami akan menerima buku yang telah siap diterbitkan. Apabila kami tahu buku itu akan diterbitkan, kami akan mula membuat promosi di media sosial. Kami juga akan membuka pratempahan untuk audiens lah, untuk mereka mendapatkan buku, membuat tempahan. Kemudian kami akan membuat pemasaran buku, di mana kami akan meletakkan buku-buku kami di kedai buku yang terpilih yang kita memang ada persefahaman yang kita dah ni kan. Kemudian kita akan menjual buku seperti biasa di kedai buku ataupun di road tour, dan seksyen kami juga ada menyediakan perkhidmatan selepas jualan. Ini sangat penting lah. Kalau ada apa-apa perkara berbangkit, kami akan trace dan kami akan menyelesaikan lah dengan cara macam itulah.
Okey, Puan Helza. Jadi seperti yang Prof cakapkan tadi, pusat penerbit generate income sendiri. Jadi saya rasa mungkin section Puan Helza adalah section yang core juga untuk memastikan income generation tu berjalan dengan lancar. Jadi mungkin Puan Helza boleh kongsikan apakah strategi section dalam penjanaan pendapatan ini? Okey, untuk makluman, selain kami fokus kepada jualan buku di mana customer datang ke kedai buku dan kami pergi ke road tour dan sebagainya, pergi ke mana-mana pameran atau jualan buku, kami juga mengadakan kerjasama dengan perpustakaan negara, perpustakaan negeri di mana mereka ini berpotensi untuk mendapatkan buku kita, membeli buku kita dalam bab yang besar. Itu yang pertama. Dan selain daripada itu, kami juga sentiasa mengadakan jualan buku harga istimewa, kemasukan pelajar baru. Apabila kemasukan pelajar baru, kami akan mengadakan jualan buku harga istimewa lah, di mana semua orang, semua audiens, semua pelanggan berpeluang mendapatkan buku dengan harga yang berpatutan. Kemudian baru-baru ini juga kami fokus kepada jualan cenderamata jugalah. Okey, jadi Puan Helza, kalau tadi cakap pasal buku kan, buku tu selain daripada kita boleh dapat dekat kedai buku UPM, kita boleh dapat dekat mana lagi? Okey, untuk makluman, kita boleh juga dapat di MPH. MPH, yes. MPH Bookstore. Ya, betul. MPH dan Kinokuniya. Kemudian kami juga ada menjaga kerjasama dengan kedai buku. Contohnya di Pantai Timur, kita ada satu kedai buku yang kita akan letakkan buku kita di sana lah. Okey. Okey, baik, terima kasih Puan Helza. Dan saya nak kembali kepada Puan Mala. So tadi kita dah cakap pasal artikel, pasal jurnal. Jadi mungkin kita, untuk makluman penonton yang menonton pada hari ini, mungkin nak tahu juga berapakah kadar bayaran penerbitan artikel jurnal Petanika? Okay, kita ada dua kadar dalam ringgit Malaysia dan juga USD. Untuk setiap artikel yang diterima untuk diterbitkan, bagi corresponding author di Malaysia, harga dia ialah RM1,200. Manakala untuk corresponding author dari luar negara, bayaran dia ialah dalam USD 300. Yang ni sama untuk isu berkala dan juga isu khas. Cuma untuk proceeding, sebab dia baby baru, so harga dia berbeza daripada dua-dua produk ni. Untuk proceeding, kita kenakan bayaran RM200 untuk local dan USD 50 untuk international author. Dan bayaran boleh dibuat lepas, kita bagi dalam tempoh sebulan selepas artikel diterima. Kita akan hantar email, melalui email untuk author untuk membuat proses bayaran lah. Dan bayaran boleh dibuat dari beberapa platform yang kita ada di UPM, iaitu UPM Payment Gateway, and then kita ada invoice. Telegram transfer ni usually untuk author luar negara, dan juga pelarasan antara PTJ dalam UPM. Kiranya bayaran selepas sebulan dah siap ke, ataupun dia hantar untuk kita? Lepas paper dah diterima untuk terbitan. Maksudnya in the process tu dah sebulan je kita bayar. Okay. Lepas dah dapat email tu, author terus bayar lah. Okay, so berapa lama sebenarnya tempoh penerbitan artikel tu? Okay, untuk isu berkala, untuk PJST dan juga PJTAS, dua jurnal ni, tempoh daripada proses hingga keputusan akhir, iaitu terima ataupun ditolak, ialah 3 bulan. Manakala proses penerbitan ialah 6 bulan daripada tarikh diterima lah. Untuk PJSSH, dia agak berbeza berbanding dengan dua jurnal yang lain, iaitu 6 bulan daripada proses penghantaran hingga keputusan akhir, dan juga 6 bulan lagi untuk diterbitkan. Masa dia berbeza sebab kita ada submission setiap bulan. So untuk PJSS Social Science, sambutan dia agak luar biasa. So kita terima artikel dalam kuantiti yang banyak. Contoh dalam 300 sebulan. Kalau banding dengan PJST dengan PJTAS. PJTAS dalam lingkungan 60 hingga 80. So dia punya perbezaan dia agak tinggi, dan proses dia mengambil masa yang lama sebab kita ada faktor luar. Contoh sebab kita appoint reviewer kan, penilai. So ada faktor luar yang mengganggu proses kita. Sebab tu dia ambil masa yang agak lama lah berbanding dengan isu berkala yang JST dengan JTAS. Okey. Terima kasih Puan Mala di atas informasi itu. Jadi kita berbalik kepada Prof. Okey, jadi Prof, mungkin apa pandangan Prof terhadap prestasi dekat pusat penerbit UPM sepanjang Prof menjadi pengarah dekat sana?
Baik, terima kasih sekali lagi ya. Sepanjang saya menerajui Pusat Penerbit Universiti Putra Malaysia, alhamdulillah apa yang saya dapat lihat ialah perubahan mereka, KPI kita dan keterlihatan kita ni makin lama setiap tahun makin meningkat. Ya. Dan kalau kita lihat dari segi KPI penerbitan buku, kita sasarkan setiap tahun, kita sasarkan untuk dia bertambah daripada tahun semasa kepada tahun yang mendatang. Dan sebagai contoh, pada tahun 2023 kita meletakkan sasaran 88 penerbitan buku, dan tahun ini kita meletakkan sebanyak 97 penerbitan buku. Itu ialah kita nampak peningkatan dia akan berlaku pada 10 hingga 15% untuk setahun. Yang keduanya, kita lihat keterlihatan pusat penerbit UPM ni juga makin setiap tahun dia bertambah dengan komitmen serta engagement yang kita lakukan bersama dengan pihak industri dan juga komuniti secara amnya. Dan kita lihat juga bahawa bahan penerbitan pusat penerbit UPM ni, khususnya buku-buku terbitan UPM telah pun menerima pengiktirafan daripada Scopus. Ini adalah satu saya boleh katakan satu yang paling berjaya lah telah kita lakukan, kerana pengiktirafan ni akan membolehkan buku-buku kita ini diterima di pengkalan data Scopus dan memberikan satu visibility serta satu nilai yang besar kepada penulis-penulis yang menerbitkan buku dengan Universiti Putra Malaysia. Jadi pada pandangan saya, setiap tahun kita progress well, alhamdulillah, dengan izin Allah. Semua komitmen daripada semua section staff sangat-sangat baik, dan itulah sebenarnya kejayaan kita yang pertama, iaitu komitmen yang diberikan dan juga komitmen daripada semua staf tu dalam memastikan penerbitan yang berkualiti dan juga KPI kita tercapai, dan paling penting buku-buku kita ini mendapat penerimaan daripada masyarakat. Itulah sebenarnya yang kita lihat, dan kami harapkan dari masa ke semasa nanti insya-Allah kita dapat menerbitkan buku-buku yang lebih kepada inovasi sosial yang memberikan impak kepada masyarakat lebih lagi. Jadi itulah sebenarnya yang kita lihat. Kita akan menghasilkan lebih banyak buku-buku yang memberi impak kepada masyarakat. Bermakna kalau mereka beli satu buku, kaedah beli satu buku dengan kita, mungkin dengan adanya buku tu dalam bentuk yang mudah difahami, ditulis dalam bentuk mudah layman word, mungkin mereka boleh gunakan buku tu untuk melaksanakan sesuatu perkara sehingga berjaya. Sebagai contoh, kalau kita nak menanam sayur sawi katanya. So kita buat contoh buku ataupun panduan menanam sayur sawi tersebut daripada mula sehingga ke akhir. Jadi dengan prosedur yang kita tunjukkan, gambar yang kita nyatakan, kaedah yang kita ketengahkan, memberi peluang kepada masyarakat untuk membeli, dan mereka cuba untuk mengikut proses dan prosedur yang telah ditetapkan dalam buku untuk membuat penanaman sehingga berjaya. Jadi itu adalah sebenarnya yang kita akan hasilkan insya-Allah dalam masa terdekat, sejajar dengan Trunos UPM iaitu untuk security makanan dan jaminan makanan. Jadi kami di Pusat Penerbit memikirkan bahawa ini adalah satu platform bagi kami juga untuk mengenengahkan, memberi sumbangan kami ke dalam security makanan tadi dengan menerbitkan buku-buku berkaitan dengan pertanian dan juga faedah yang boleh diperolehi oleh masyarakat hasil daripada penerbitan yang kami hasilkan insya-Allah. Kiranya nanti kalau macam contoh penonton ataupun saya sendirilah yang tak ada pengalaman untuk bercucuk tanam ni, kalau kita tengok buku yang dah diterbitkan oleh
penerbit UPM ni kita boleh terus apply lah, kiranya in layman term ni kita mudah nak guna. Okay, jadi Prof mungkin boleh share dengan penonton, dah berapa lama Prof menjadi pengarah di Pusat Penerbit UPM? Saya dah hampir 4 tahun. Dah hampir 4 tahun. Dan Alhamdulillah dah hampir 4 tahun kita dapat rangkumkan KPI penerbit semakin meningkat dan juga keterlihatan lah visibility Pusat Penerbit UPM. Dan ini juga inisiatif Pusat Penerbit UPM yang terkini untuk kita nampak gitu podcast ni yang kita tayangkan kepada anda semua untuk lebih keterlihatan Pusat Penerbit UPM dan juga bahan penerbitan di Pusat Penerbit yang banyak dah diiktiraf daripada Scopus ataupun WAS. Okey, terima kasih Prof. Dan seterusnya mungkin kita boleh kembali kepada Puan Helza. Mungkin disebabkan KPI dah makin tahun makin meningkat, jadi mungkin adakah pemasaran buku akan terhad kepada pasaran tempatan saja ataupun dah pun menembusi pasaran global? Okey, untuk makluman pasaran buku penerbit UPM bukan saja di dalam Malaysia, tetapi kita dah menembusi di peringkat global lah. Yang utamanya buku kita diterima baik oleh di negara Brunei. Mereka sangat-sangat memerlukan buku kita dan mereka sangat memandang tinggilah terhadap buku penerbit UPM. Selain itu di Asia Tenggara, di Indonesia buku kita diterima dan 3 tahun kebelakangan ini buku penerbit UPM telah masuk ke Dubai. Di Dubai. So boleh saya tahu macam golongan sasaran untuk penerbit UPM buku tu? Buku okey. Sebenarnya untuk umum. Sesiapa boleh. Sesiapa sebenarnya boleh mendapatkan buku kami. Sama ada mereka academician ke, pelajar IPT ataupun even orang awam, pengkaji sejarah. Contoh kalau macam buku Hang Tuah, buku keris kami ada buku tu kan. Mereka pun boleh dapatkan buku kami. Jadi mungkin Puan boleh share dengan penonton kita yang menonton apa kelebihan buku terbitan di Pusat Penerbit UPM? Okey, umum mengetahui bahawa buku penerbit UPM ni memang sangat berkualiti, di mana sebelum kita boleh proses nak terbitkan buku penerbit UPM ni telah melepasi penilaian yang sangat ketat dan oleh pakar-pakar, memang pakar bidang. Jadi was apa buku yang terbit itu adalah memang buku yang terbaik dan berkualiti. Di samping itu kami juga cover buku kami sangat menarik. Harga yang kami kenakan pada harga buku sangat berpatutan. Kemudian genre buku kami adalah pelbagai. Kami tidak terikat dengan satu genre saja. Bukan saja setakat buku teks yang sesuai dijadikan sebagai buku untuk pengajaran, tapi macam-macam buku kajian, boleh dapatkan buku kajian dan juga buku sejarah, semua kami ada. Pelbagai genre. Okey, jadi sebagai penonton dan juga mungkin pelanggan dan juga pembaca buku daripada terbitan penerbit sendiri, kita dapat rangkumkan kita punya pusat penerbit, kelebihan buku yang diterbitkan adalah daripada memang kualitinya daripada pakar yang menulisnya, dan kita sebagai pembaca pun kita akan tengok dia punya cover dulu kan. So kita daripada pusat penerbit UPM sendiri memang keluarkan buku yang cover yang cantik lah, kiranya yang menarik. Bila kita tengok dalam 3 second je kita rasa kita nak beli buku ni. Dan harga yang berpatutan itu memang sangat penting lah. Kalau kita sebagai pelanggan, sebagai pembaca, memang kita tengok jugalah harga dan juga ada pelbagai genre. Okay, jadi jangan lupa dapatkan buku dekat daripada Pusat Penerbit UPM. Okay, kita dah selesai sebenarnya kita punya sesi perkongsian pada hari ini, tapi mungkin saya nak sikit daripada Prof, apakah tips daripada Prof untuk menguruskan sesebuah PTJ tanpa mendapatkan sokongan bajet pengurusan UPM? Seperti yang Prof dah maklumkan daripada awal tadi, Pusat Penerbit UPM tidak mendapat sebarang bantuan kewangan daripada UPM dan memang generate income sendiri. Okay, so mungkin Prof ada tips kepada PTJ yang lain? Okay, terima kasih sekali lagi Puan. Jadi berbalik kepada ni kan, kalau kita nak lihat kepada penjanaan pendapatan, kita perlu lihat beberapa aspek-aspek yang penting lah, dan apa yang kita perlu lihat ialah kita kena pastikan kaedah penjanaan pendapatan kita adalah selari dan tidak bercanggah dengan sistem perbendaraan daripada pejabat bendahari dan sebagainya. Jadi antara benda yang kami lihat pada ketika ini ialah untuk membuat penjanaan pendapatan, bagi tips bagi UPM, Pusat Penerbit UPM ni pada tahun ni, seperti yang saya katakan tadi, kita telah melihat kepada terbitnya
jurnal Pertanika Proceeding tadi ya. Pertanika Proceeding telah ada. Yang keduanya kita melihat kepada mentransformasikan tesis kepada buku. Ini adalah satu lagi kaedah di mana kita sebenarnya memberi peluang dan juga ruang serta membantu UPM untuk menggalakkan pensyarah-pensyarah kita ya untuk menerbitkan buku. Jadi peluang yang kita adakan pada tahun ini adalah menerbitkan tesis kepada buku, di mana kita akan memberikan pengetahuan pengajaran dia bagaimana untuk membuat demikian dan sekiranya mereka mengikuti apa yang telah kita tetapkan ni, saya yakin dalam masa 6 bulan insya-Allah buku tersebut boleh kita terbitkan. Tapi semua tesis kepada buku ni kita terbitkan dalam bentuk EPUB ataupun e-book lah, e-book. Dan pada tahun ni kita menyasarkan sebanyak 160 ke 180 naskah. Alhamdulillah proses pelaksanaan tu sedang dilaksanakan. Seterusnya kita juga bercadang untuk melihat kepada percetakan. Kita telah mendapat kelulusan daripada pihak bendahari dan juga keizinan daripada Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor serta jemaah pengurusan. Jadi apa yang kita nak lihat seterusnya ialah kita nak membuka pusat percetakan kita sendiri dan saya sangat-sangat mengharapkan selepas ini ya banyak pihak akan terlibat iaitu sebagai contoh portfolio daripada Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Kita memerlukan bantuan daripada Timbalan Naib Chancellor itu sendiri untuk melihat bagaimana sebab kita nak adakan satu one stop center iaitu pelajar-pelajar kita UPM, tak kira lah undergraduate dan juga postgraduate ni mencetak tesis mereka di UPM. Apa yang berlaku sekarang ni ialah semua pelajar-pelajar kita ni mencetak tesis mereka di luar UPM. Betul. Dan apa yang menjadi masalah utama ialah copyright issue kita ni sebenarnya dipegang oleh semua pencetak yang ada di luar UPM. Especially kat flag ikan lah. Benar. Jadi sebenarnya ini tidak seharusnya terjadi sebab ini adalah copyright UPM. Jadi sekiranya ada bantuan daripada semua entiti-entiti yang penting seperti saya katakan tadi, saya yakin apabila kita mewajibkan pelajar untuk membuat percetakan di Pusat Percetakan Universiti Putra Malaysia UPM Press ni, mana yang pertamanya kita boleh menyeragamkan percetakan di bawah satu bumbung. Yang kedua, isu copyright itu dapat kita sama-sama atasi, dan yang ketiganya kualiti percetakan itu kita akan pastikan kualiti yang tinggi serta melihat kepada bagaimana universiti-universiti luar. Kalau kita lihat contoh University of Oxford, University Cambridge, contoh di University of Sheffield sendiri, mereka ni mempunyai pusat percetakan tesis dalaman di universiti mereka sendiri untuk mengelakkan ataupun mengekalkan isu copyright tadi. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh menjana kepada pendapatan. Kemudian apa yang saya lihat lagi ialah dari segi kepakaran yang kami ada di UPM Press ni, saya lihat bahawa pasukan reka bentuk saya ni mempunyai pengalaman yang baik dalam bidang reka bentuk. Jadi kita akan terus-menerus mengadakan latihan serta bengkel memberikan input tentang kaedah reka bentuk yang terbaik dan sebagainya. So, kita akan laksanakan bengkel-bengkel tersebut. Di samping itu juga di pihak editorial kita boleh menggalakkan lebih banyak latihan-latihan penulisan buku diadakan di dalam dan di luar negara bagi penjanaan pendapatan. Dan tidak saya lupakan juga section journal, di mana kita akan sentiasa setiap tahun, setiap bulan, saya boleh katakan di sini bahawa kita mempunyai bengkel untuk memberi ruang dan juga peluang kepada pelajar, kepada akademik muda dan juga kepada semua staf akademik di UPM untuk mempelajari kaedah menerbitkan makalah di dalam jurnal-jurnal yang berreputasi tinggi. So ini adalah di antara sisi bengkel yang kita lakukan dari masa ke semasa, dan insya-Allah tidak tertakluk kepada ini sahaja. Sekiranya ada sebarang cadangan daripada pihak dalam dan juga luar, khususnya daripada pihak universiti,
Jawatan Kawasan Pengurusan Universiti JPU, sekiranya ada cadangan-cadangan lain yang mahu pihak UPM Press melaksanakan, insya-Allah kami akan akur dan melaksanakan cadangan-cadangan tersebut demi untuk kelangsungan kami di Universiti Putra Malaysia, insya-Allah. Okey, terima kasih Prof. Selain daripada tips-tips yang Prof bagi, Prof juga ada selit-selitkan juga matlamat dan juga harapan Prof untuk Pusat Penerbit UPM. Dan sebelum kita tamat, mungkin saya boleh round table lah, kita boleh tanya Puan Herza, apakah matlamat dan juga harapan Puan dalam memasarkan buku ilmiah kepada masyarakat? Okey, tidak dinafikan perjalanan pendapatan itu sangat penting, amat penting. Okey. Dan masa yang sama kami juga berhasrat untuk dapat menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum, kepada masyarakat sejagat, hasil daripada kajian-kajian semua academician, sebab agak rugi kalau kita ada kajian-kajian yang bagus, kita ada ilmu yang bagus tapi tidak tersebar kan. Betul. Itulah kami harapkan masyarakat sejagat mendapat manfaat yang sama. Okey, terima kasih Puan Herza. Dan mungkin daripada Puan Marla. Okey, untuk bahagian jurnal sebenarnya citasi ataupun kita punya pengindeksan ialah salah satu aspek penting untuk jurnal. So untuk setakat ni kita dah diindeks dalam beberapa indexing body, tapi matlamat kita akan datang ialah kita nak indekskan jurnal kita di JCR, Journal Citation Report. Untuk setakat ni tertinggilah pengindeksan dia. So kami berusaha untuk dapatkan pengindeksan. Hopefully by tahun ni ataupun tahun depan kita boleh dapat indekskan salah satu jurnal daripada Pertanikan lah. And then untuk tahun lepas, kepanjang tahun lepas Jun 2023, kita dapat impact factor 0.6 untuk JST dengan JTAS, manakala 0.4 untuk PJSSH lah. So mungkin tahun ni ataupun tahun hadapan kita berusaha untuk dapatkan JCR. Okey, terima kasih Puan Marla di atas matlamat dan juga harapan kepada Pusat Penerbit UPM. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Tariq, Puan Marla dan juga Puan Herza kerana bersama-sama di siri pertama podcast Jom Kenal PP UPM. Dan terakhir sekali saya ucapkan kepada semua penonton yang menonton podcast pada hari ini, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa saksikan siri kedua Jom Kenal PP UPM. Dan kita akan bersiaran langsung pada episod yang akan datang. Terima kasih.